Hello guys, hari ni saya nak review G-Shock Rangeman GW94001BJ1JF atau dikenali sebagai Rangeman Black Panther. First, kita tengok apa ada dekat jam ni. Okay, this timekeeping mode. So kita tekan select, kita ada world time, kita ada stopwatch, kita ada timer, dan kita ada alarm. So kita ada next is sunrise and sunset. So next kita ada recall function. So function recall ni untuk kita record masa-masa yang penting ataupun bearing untuk kompas. So kita boleh screen record atau screenshot. So dia akan save dekat recall function ni. So next kita ada receiver. So receiver ni untuk multi bank SIG purpose. So kita tak pakai ni dekat Malaysia. So next back to timekeeping mode. Okay, kita ada 3 sensor dekat jam ni. ABC sensor atau dikenali sebagai ABC sensor. So altimeter, barometer and compass. So kalau kita tekan function button ni, so dia akan bunyi 1 bit untuk altimeter, 2 bit untuk kompas dan 3 bit untuk barometer. Okay, first kita tengok untuk altimeter. So altimeter ni dia akan record every 1 second for the first 3 minutes. Okay, dekat sini, dekat atas ni dia akan tunjuk kita punya inclination atau kalau kita mendaki dia akan tunjuk. So kita boleh tukar dia dalam bentuk graf. Kita tekan adjust, so dia akan tunjuk dalam bentuk graf. Okay, setiap satu dot dekat row tu mewakili 1 meter, dan ke kanan tu setiap 2 minit dia akan record. So untuk altimeter ni dia ada 2 mode. So kita boleh pilih mode yang pertama ialah mode 2 minit dan mode 5 second. So kalau macam mana kita nak tukar mode tu, so kita tekan adjust. Okay, lepas tu kita tekan mode. Okay, sekarang saya duduk dalam mode 5 second. Kalau kita nak tukar ke mode 2 minit, tekan forward ni. So dia akan bertukar kepada mode 2 minit. So benda ni boleh setting dekat interval. So kita boleh pilih kat sini. So saya ambil yang 5 second ni. Okay, selepas kita select mode tu, bar yang ke kiri ni depend on mode yang kita select. So kalau kita select 5 second, so bacaan yang 5 second selepas tu dia akan tambah 1 bar lah. So kalau kita ambil yang mode 2 minit, okay, selepas 2 minit dia akan tambah lagi 1 bar. So function ni biasanya kita akan gunakan masa kita mendaki. So kita akan dapat tahu berapa tinggi paras berapa tinggi kita daripada paras laut. So kalau dalam bentuk digital pun dia boleh tunjuk berapa meter kita mendaki ataupun incline ataupun decline lah, menaik atau menurun. Okay, kalau kita nak mula mendaki, kita boleh set kedudukan kita sebelum kita start. So kita just tekan reverse function ni, tekan forward button ni. So kat atas ni dia akan jadi kosong. So bila dia dah set kosong, kita boleh start mendaki lah untuk dekat mode yang digital ni. So kalau dalam bentuk graf tu, so kita susah sikit nak baca. Yang ni lebih senang. So dia akan tunjuk positif atau negatif. Maksudnya kita dalam keadaan menaik ataupun kita dalam keadaan menurun. So yang ni lebih senang lah.
Lepas tu dalam masa pendakian kita tu dia akan automatic record maksimum dengan minimum ketinggian yang kita dah naik selepas kita mencapai 50 meter. So kalau bawah pada 50 meter dia takkan record dekat maksimum atau minimum lah. So nanti kita akan tengok balik dekat record function. So benda tu dia akan save dekat record function automatic. So lagi satu, dalam altimeter ni dekat eye ni pun dia ada indication untuk incline atau decline. So positif atau negatif lah. Dan satu bar tu mewakili 1 meter untuk incline atau decline. Kalau kita dah mencapai 1 meter, so dia akan naik 1 bar kat sini, dan seterusnya lah. Kalau kita menurun, dia akan tunjuk 1 bar kat bawah ni, dan seterusnya. Ok, seterusnya kita pergi ke function yang seterusnya, iaitu kompas. So kompas ni macam biasa, so dia akan tunjuk direction mana, macam kompas biasa lah. So sekarang kat sini south, so 180 kita pusing, so dia akan tukar lah west belah sini, so south belah sana lah. Ok, boleh nampak. Ok, lepas tu kita boleh calibrate dia. Untuk calibrate kompas ni, tekan adjust, so dia akan keluar calibrate kat situ. Lepas tu kita tekan reverse, so tekan reverse, so dia suruh kita turn 180 darjah. So kita turn, lepas tu kita tekan lagi sekali reverse, so dia akan tulis tadi OK, so ataupun error, ERR. So sekarang maknanya OK. So kita kena selalu buat calibrate tu untuk lebih tepat. Ok, lepas tu kita boleh setkan koordinat kita yang sekarang. So kita tekan forward, so dia akan keluar yang kita set tadi, 70 degree bearing. So kalau kita nak pergi ke mana-mana, so kita boleh tengok balik dekat eyeball ni, dia ada tunjuk. So kat sini arah north, so dengan kita punya 70 yang kita set tadi tu belah sana. So kalau kita pergi ke mana-mana dulu, so kita boleh patah balik kepada bearing kita yang asal 70 tadi. So ni lebih senang lah untuk kita nak tukar arah. Dia akan still tunjuk mana yang kita set tadi. So kalau nak reset balik, tekan je forward lagi sekali, so dia akan balik ke asal. Ok, dekat kompas mode ni, so dekat eye ni dia boleh tengok, dia akan tunjuk mana arah utara. So yang 3 bar ni utara, so ni selatan. So dia akan sentiasa indicate mana utara. Ok, next kita pergi ke barometer sensor. So untuk barometer sensor ni dia akan record every 5 second for 3 minute. Lepas tu kalau kita duduk dalam mode ni, lepas 1 jam dia akan automatic balik ke timekeeping mode kalau tak ada sebarang perubahan dekat atmospheric pressure. So untuk kita maintain dekat mode ni, so kita boleh on kan dia. So kita tekan forward, tekan button forward ni, so dia akan ada tunjuk negatif kat situ lah, atau positif. So kita boleh balik kepada timekeeping mode, kita tekan je mode ni. So sekarang dia duduk dekat timekeeping. So macam mana kita boleh tahu dia
dalam keadaan yang kita tengah on kita punya barometer mode, dia ada tulis kat sini. So bila kita still on macam ni, setiap perubahan yang drastik dekat atmospheric pressure, kita akan jam ni akan berbunyi lah, dia akan produce beat sound. So kita boleh balik dekat kita punya barometer mode. So kalau nak off, tekan je forward. So dia akan normal lah, graf yang normal. So kalau macam ni, kalau kita keluar, dia terus keluar daripada mode ni. Kalau macam tadi, kalau kita on, dia still duduk dalam mode barometer. So dekat barometer ni dia akan tunjuk kita pressure dalam unit hectopascal dengan temperature. Okay, next macam mana kita nak record sesuatu dekat jam ni ataupun sesuatu masa yang penting. So kita nak record untuk kita tengok balik masa yang kita, atau apa yang sesuatu kejadian tu berlaku, ataupun nak record kita punya sensor. So saya ambil contoh dekat kompas. So kita nak record direction kita, bearing kita. So untuk record, just tekan reverse button ni, tekan hold. Okay, so sekarang dia dah record screen ni. Dia akan save dekat record function. So kita akan tengok dekat record function. Okay, dekat record function ni dia boleh save sampai 40 data. So kita boleh tengok lah kat sini. Okay, 2. Okay, tadi yang saya baru record tadi. So bearing 54. So dia ada masa sekali 10.41 tadi saya record dengan tarikh 17/1. So dia record semua sekali. So kita boleh tengok balik. So dia boleh save sampai 40 data. So kita tengok lagi, minimum dengan maksimum pun dia akan record kat sini. So ni bila kita guna altimeter. So dia akan record maximum height atau maximum atau minimum height yang kita naik atau turun selepas melebihi 50 meter. So kalau tak sampai lagi 50 meter, dia tak akan replace dengan minimum atau maksimum yang baru. Dia still kekal yang lama. So bila kita dah melebihi 50 meter daripada start point kita, dia akan replace dengan minimum dengan maksimum yang baru dekat sini. Lepas tu saya nak share pasal sunrise dengan sunset ni. So dekat atas ni kita boleh tengok sunset 7.23 dengan sunrise 7.25. So ni saya dah setting untuk KL punya bearing. So dekat mana-mana kita duduk. So sekarang memang accurate lah untuk Malaysia punya. So saya akan tunjuk macam mana untuk kita setkan bearing untuk kita dekat Malaysia. Okay, first korang tengok dulu jam korang, sunrise dengan sunset korang tu tepat atau tak. Korang boleh google sunrise dengan sunset dekat Malaysia pukul berapa. So kalau dia tak sama, so kita akan setkan dia balik. Okay, macam mana nak set? So first kita tekan adjust. Okay, dekat adjust mode ni, dekat city ni, so sekarang dekat Singapore. So kita akan tukarkan bearing Singapore ni kepada bearing Malaysia. So dia akan tukar masa sunrise dengan sunset tu ikut waktu Malaysia. So macam mana nak tukar? Dekat adjust mode ni, dah duduk dekat Singapore ni, tekan lagi adjust sekali lagi. Lepas tu dia akan tunjuk bearing north berapa. So kita boleh set kat sini north untuk KL 3.1. So kat sini kita boleh adjust. Okay, saya tekan forward ni. So dia tukar 2, 3, nampak? Kalau nak tu, mundur balik, reverse. So setkan 3.1. Korang
tekan reverse ataupun forward ni je. Okay, lepas dah siap set nose untuk Malaysia 3.1 ke longitude pula. Untuk longitude korang boleh google juga berapa bearing Malaysia untuk longitude. So just masukkan. So untuk Malaysia 101.6. Sama juga nak adjust dia, just tekan forward dengan reverse ni. Okay, kalau dah set, so dia akan bertukar reverse. So saya letak untuk bearing Malaysia 101.6. So korang dah set tu, korang boleh tengok balik dekat sunrise dengan sunset korang tu. Ok, untuk sunrise dengan sunset korang, dia akan bertukar ikut waktu Malaysia. Korang boleh google lagi sekali untuk tengok korang punya sunrise dengan sunset dah betul atau tak tepat. Ok, dekat record function ni, lepas kita record, so macam mana kita nak delete, macam mana nak delete record ni. So yang tadi yang saya record contoh, so sekarang nak delete. So tekan je adjust ni, hold dia 3 second. Ok, so dia dah clear. So tinggal satu data je. So data nombor 2 dah tak ada. Ok, terus dia pergi max. So dia dah tak ada data nombor 2. So macam mana nak delete semua sekali, tekan adjust juga. So hold dia selama 5 second. So dia akan keluar kat sini clear all. So model ni juga kita boleh buat screen test. So untuk buat screen test, kita tekan 3 button ni, adjust mode dengan forward ni. Ok, so boleh nampak. Lepas tu kita tekan forward ni. So kita boleh tengok lah screen kita. So ni untuk screen test je. Tu last sekali dia akan keluar untuk model code. Next saya nak tunjuk untuk shortcut. So jam ni dia ada shortcut juga. So untuk forward button ni, shortcut untuk stopwatch. Nampak? So dia terus start dekat stopwatch gitu. Okay, setkan 0 balik. So saya tunjuk lagi sekali. Okay, lagi satu shortcut untuk mode ni. So kita tekan je hold dekat mode ni. So dia akan balik kepada timekeeping mode. So dia akan pergi ke timekeeping mode terus. Ok, saya tunjuk lagi sekali untuk shortcut stopwatch. Just tekan ni forward button. So dia terus start untuk kita punya stopwatch. Ok, stop dan reset balik. So kalau kita nak pergi dekat timekeeping, just tekan hold je mode button ni. Dia akan pergi ke timekeeping mode balik. Lepas tu saya nak tunjuk untuk basic setting. So kita boleh tekan adjust, hold, adjust. So ni untuk world time. So kita ada 12 jam. Tekan mode ni untuk korang setkan 12 jam ataupun 24 jam. So masa, untuk korang set masa, tekan mode je untuk adjust forward dengan reverse ni je. Ok, dengan tarikh sama juga. Lepas tu key sound ni korang nak on ataupun off. So kalau korang off, dia tak ada bunyi lah. So mute. So tekan forward ni untuk tukar. So key sound ni, so kalau korang tekan button, dia akan keluar sound lah. So next untuk light. So untuk auto light, dia ada 3 second ataupun 1 second, berapa lama lampu akan menyala lah. Itu untuk light. Then power saving. So power saving mode ni dia akan keluar kat tepi ni, PS power saving mode. Maksudnya sekarang tengah on. So kalau korang nak off, dia akan hilang dekat tepi ni, power saving mode. So dia ada unit kat sini, korang boleh tukar untuk degree Celsius ataupun degree Fahrenheit. Korang boleh tukar, boleh tekan forward button ni. So dah. Ok, next saya nak tunjuk macam mana korang nak on kan untuk auto light. So sekarang, kalau sekarang tengah mode tak ada auto light. So kalau nak buat mode auto light, just tekan je button lampu ni lama-lama, tekan, hold,
Okay, lepas tu dia akan keluar LT kat sini. So sekarang maksudnya dia dah duduk dalam mode auto light. So kita boleh try. Okay. Okay, untuk off balik auto light sama juga, korang tekan je button lampu ni lama. So LT tu akan hilang. Okay, LT dah hilang. So tak ada auto light dah sekarang. Okay, satu lagi sharing dekat korang untuk tahu dekat back case ni. So korang boleh tengok ada kod. So untuk 4 yang pertama tu 202A tu ialah factory code. So Richmond factory code dia adalah Thailand. Lepas tu yang 3 yang seterusnya tu 144 tu ialah hari yang ke-144 dalam tahun tersebut, dan G tu ialah tahun. So korang boleh kira A, B, C, D, E, F, G ialah 2017. So 2017 ataupun 2007 lah kalau jam yang lama-lama. So yang ni kita boleh tahu hari yang ke-144 dalam tahun 2017 jam ni dibuat. So ni just sharing. So tu saja sharing dan review saya buat kali ni. So kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang boleh share and leave the comment down below for any suggestion ataupun correction yang korang rasa information saya bagi ni ada yang tak betul. So korang boleh komen kat bawah.